الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjadikan hamba-Nya yang sentiasa beriman dan sentiasa bertakwa kepada-Nya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita berada di landasan agama Islam yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapat syafaat daripada baginda. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang daripada minum dari kolam kausar baginda, yang apabila minum daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya, insya-Allah. Kita masuk membicarakan bab yang ke-6, pasal yang ke-6 dalam kitab Perbandingan Akidah dan Pahaman Umat Islam ini, di mana diterangkan di sini umat Islam yang berlaku peperangan sesama sendiri, selepas wafat baginda Nabi, berlaku sepatutnya disebut dalam hadis, seorang mukmin itu haram baginya darahnya, hartanya, marwahnya, dan tiba-tiba berlaku peperangan sesama umat Islam. Bila berlaku peperangan, perselisihan, persekitaan antara umat Islam, siapa yang seronok? Orang kafir lah. Golongan yang menentang Islam akan seronok. Khalifah Sayyidina Ali, Khalifah Islam yang keempat dalam masa pemerintahannya, memikul tugas dan tanggungjawab yang berat, bukan saja untuk mengurus dan mentadbir negara dan masalah pertahanan dan memperluas tanah jajahan umat Islam. Ini maknanya tanggungjawab khalifah. Dan ketika mana berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman, pada peringkat awalnya Sayyidina Ali enggan menerima jawatan. Kenapa? Sayyidina Osman dibunuh oleh golongan pemberontak, tetapi tidak ada kaitan. Pelantikan Sayyidina Ali dengan pemberontak tidak ada kaitan sebenarnya. Dan kerana keadaan ketika itu dikatakan begitu huru-hara, tidak stabilnya Madinah ketika itu, dan mau tidak mau Sayyidina Ali terima juga jawatan khalifah dalam keadaan negara yang dikatakan huru-hara itu. Dan tugasnya juga tetapi juga adalah untuk menyatu padukan umat Islam dalam pemerintahannya yang sedang berpecah kepada dua firqah yang besar, iaitu firqah Sayyidina Ali di satu pihak dan firqah Sayyidatina Aisyah, Talhah dan Az-Zubair bin Al-Awwam dalam satu pihak, dan telah berpecah ketika itu. Satu pihak sokong Sayyidina Ali, satu pihak sokong Sayyidatina Aisyah.
Sayyidatina Aisyah, yang mana bersamanya adalah Muawiyah dan Talhah Az-Zubair, sahabat yang besar ni, di satu pihak yang lain. Ini adalah di antara beberapa perkara yang termasuk dalam fitnah, pertelingkahan di antara umat Islam, sesama umat Islam. Dengan perpecahan umat Islam kedua firqah tersebut, maka pada tahun 36 Hijrah, iaitu setahun selepas Sayyidina Ali menjawat jawatan Khalifah Islam yang keempat, berlakulah peperangan sesama umat Islam di antara tentera-tentera Islam yang menyokong Khalifah Sayyidina Ali dengan tentera-tentera Islam yang menyokong Sayyidatina Aisyah, Talhah dan Az-Zubair bin Al-Awwam, di mana Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin mengetuai peperangan itu dan memerintahkan tenteranya menunggang unta, dan peperangan itu dinamakan peperangan Jamal. Peperangan Jamal maknanya unta, dan Jamal ni, perkataan Jamal ni ada berapa maksud. Jamal juga maksudnya cantik, Jamal juga maksudnya unta. Dan ada juga hujah yang mengatakan boleh wanita boleh pimpin angkatan tentera, tapi ulama menolak, kerana ini adalah fitnah, tak boleh dijadikan hujah, dijadikan fitnah. Dan di antara inilah sebab juga kenapa golongan Syiah, dia bukan sakat tidak terima Sayyidatina Aisyah daripada ahli bait, malah mengkafirkan mereka. Ini golongan Syiah. Kenapa? Antara sebabnya dia kata Sayyidatina Aisyah bertindak memerangi Sayyidina Ali. Dia tahu takkan masuk siapa. Dalam peperangan itu Sayyidina Ali mengetuai dan memimpin tenteranya seramai 200,000 orang. Besar, bukan kecil, 200,000 orang. Dan Sayyidina Aisyah mengetuai dan memimpin tentera seramai itu juga 200,000 orang. Pertembungan di antara Sayyidina Ali dan juga Aisyah. Dalam peperangan itu akhirnya tentera Islam yang menyokong perjuangan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin menerima kekalahan. Talhah dan Az-Zubair bin Al-Awwam terkorban, mati terbunuh dalam peperangan Jamal itu. Dan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin ditawan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ini berlaku. Ini adalah, dan kita ingat fitnah ini lahir daripada mana? Daripada tadilah rentetan daripada siapa? Abdullah bin Sabah. Dia yang mengapi-apikan, dan akhirnya umat Islam yang termakan, dan akhirnya pun menimbulkan satu perkara, satu fitnah yang besar hingga menyebabkan peperangan sesama umat Islam. Ini adalah fitnah, dan bila fitnah tak boleh kita jadikan hujah. Tengok tentera Islam boleh dipimpin oleh wanita, tidak boleh. Dalam peperangan Jamal itu, walaupun Sayyidatina Aisyah ditawan oleh tentera-tentera Islam yang menyokong perjuangan Sayyidina Ali, tetapi Sayyidatina Aisyah tidak dijadikan oleh Sayyidina Ali sebagai orang tawanan. Mana hormat kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Malah Sayyidatina Aisyah tetap dihormati oleh Sayyidina Ali selaku ibu, dan ibu ni Ummul Mukminin. Apa maksud ibu kepada orang mukmin? Mana dia tidak boleh dikahwinkan dan dia oleh orang lain selepas daripada kewafatan Nabi, sama ada dia diceraikan kalau berlaku, dan sama ada lepas kewafatan Nabi, tak boleh. Itu panggil Ummul Mukminin gelarannya. Kalau orang tanya, ibu orang-orang mukmin, dan dihantar Sayyidatina Aisyah itu, dihantar Sayyidina Ali menghantar Sayyidatina Aisyah
kembali ke Mekah dengan penuh kehormatan. Ini maknanya. Dan fitnah tetap fitnah, kan? Kita kata fitnah tetap fitnah. Dan Sayyidina Ali tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan sesuatu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Dengan meletusnya peperangan sesama Islam di antara tentera-tentera Islam yang menyokong Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan tentera-tentera Islam yang menyokong Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin yang dikenal dengan nama peperangan Jamal ini, ada juga sebut namanya perang Siffin. Manakala peperangan Jamal kerana Sayyidatina Aisyah ketika peperangan ini menaiki unta, dipanggil Jamal. Maka terjadilah perselisihan faham antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang Syiah bersabit dengan hukum peperangan yang berlaku di antara tentera-tentera Islam yang diketuai oleh Sayyidina Ali pada satu pihak dan diketuai oleh Sayyidatina Aisyah di satu pihak yang lain. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat perselisihan faham di antara Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Khalifah Islam yang keempat, dengan Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin adalah perselisihan di antara seorang imam mujtahid dengan imam mujtahid yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat 2 pahala jika ijtihadnya betul dan mendapat 1 pahala jika ijtihad itu salah. Ini telah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda, hadis sahih, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu syaikhan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bila Bukhari dan Muslim, banyak ulama-ulama hadis mengatakan tidak ada kitab yang lebih rajih yang boleh diterima selepas daripada Al-Quran melainkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya sesiapa yang berijtihad maka betullah ijtihadnya itu, maka ia akan mendapat 2 pahala. Betul dapat 2 pahala. Dan sesiapa yang berijtihad dan salah ijtihadnya itu, maka dia tetap mendapat 1 pahala. Dapat juga pahala, bukan maknanya sia-sia ataupun dapat dosa. Tidak, dapat juga pahala. Betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kenapa Nabi kata la yajtahidu ummati alal khata', aku tidak akan berijtihad dalam perkara yang tidak betul, perkara yang batil. Berdasarkan hadis tersebut, ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa tentera-tentera Islam yang terkorban dalam peperangan Jamal ini, macam mana ni? Sama ada yang terkorban dari pihak Sayyidatina Aisyah ataupun yang terkorban itu daripada pihak Sayyidina Ali, macam mana? Nak hukum macam mana? Sama ada tentera Sayyidina Ali atau tentera Sayyidatina Aisyah, kesemuanya adalah mati syahid. Kesemuanya adalah mati syahid dan menjadi ahli syurga, kerana kematian mereka itu adalah mempertahankan kebenaran agama yang didapati dengan ijtihad mereka masing-masing. Makna ijtihad Sayyidina Ali dengan ijtihad dia meneruskan, tak ingin, tak berganjak, bukan melepaskan jawatan begitu saja. Dan pihak Sayyidatina Aisyah pun kerana ijtihad mereka, walaupun mengatakan ijtihad mereka itu salah, tetapi atas dasar mempertahankan ijtihad atas kebenaran, semuanya dikira sebagai mati syahid. Kalau kita berpandangan sebelah lagi, jadi Syiah lah kita. Kahwin malah tak cukup lagi. Dikatakan bila yang dikata Muhammad Al-Mahdi
Muhammad Al-Askari, Mahdi ini yang lahir sebagai Imam Ghazali di akhir zaman akan bangkit. Bangkit apa? Bangkit Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dan Sayyidatina Aisyah. Untuk apa? Untuk diazab. Kerja dia, nak azab tu kerja dia. Dia kata, ini masalah, tak boleh. Kita kadang-kadang tak boleh. Dan siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam ni sahabat yang besar. Tetapi firqah Syiah, kelompok Syiah ini Imamiyah. Kenapa Imamiyah? Tentang mereka berselisih tentang jawatan imam, jawatan khalifah. Dia sama macam jawatan Nabi, mereka katakan. Berpendapat bahawa kesemua orang yang ikut dalam peperangan Jamal yang menyokong Sayyidatina Aisyah, sama ada ketua atau pengikut-pengikutnya, kematian mereka itu adalah kematian orang-orang kafir. Wa'iyazbillah. Sampai begitu kan. Inilah. Dan apabila walaupun jauh menyimpang dan dia tidak ingin kembali kepada kebenaran yang dipercaya, teruslah sampai ke hari ini, dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Dia mengatakan pendapatnya lah yang benar. Itu sebab kita kena tahu kita tak boleh menyokong Syiah. Menyokong Syiah tak boleh. Kerana mereka memberontak kepada khalifah Islam yang sah. Dia kata, jadi khalifah sebelum tak sah. Dia kata Sayyidina Ali sah. Dia kata apa khalifah yang pertama Sayyidina Ali, dia kata, iaitu khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan orang-orang Syiah juga berpendapat dan berpahaman bahawa Sayyidatina Aisyah dan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama yang mengikut Sayyidatina Aisyah, iaitu Talhah dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini, kesemua mereka adalah kafir. Wa'iyazbillah. Dia kata sahabat ni kafir. Tak boleh. Kita maknanya jangan melampau dalam tindak tanduk, walaupun kita marah, jangan melampau. Dan sebahagian orang-orang Syiah pula berpendapat bahawa kesemua orang yang menyokong Sayyidatina Aisyah dalam peperangan Jamal ini adalah bersalah. Sokong salah. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi Syiah kena masuk neraka. Siapa sokong Sayyidatina Aisyah dia masuk neraka. Apa saya itu tak heran dia tolak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Tolak. Dia ambil Sayyidina Ali saja. Dia tak cukup, dia tambah hadis-hadis palsu lagi. Dia tak kompulsi. Kecuali orang-orang yang sudah bertaubat. Sudah bertaubat maknanya sokong dia lah. Dia terima. Sayyidatina Aisyah, Talhah, Az-Zubair bin Al-Awwam dan orang-orang yang sudah bertaubat dan telah membai'ah, telah bersetuju perjanjian taat setia kepada khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah Islam yang keempat, dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu apa Syiah. Tetapi pengikut-pengikut kesemuanya dimasukkan ke dalam neraka. Dia kata pengikut-pengikutnya yang tak taubat ni, yang tak ikut Syiah ni masuk neraka. Okey, akidah maknanya i'tiqad, kepercayaan orang-orang Syiah seperti yang disebutkan tadi adalah suatu akidah. Dia menjadikan satu akidah, dan akidah atau kepercayaan ini adalah sesat dan bertentangan dengan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah kita mesti berpegangan, berpendapat apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita pandai, tak apalah, pandai bagus. Yang mana kadang-kadang yang memandai-mandai ni yang tak bagus. Yang memandai-mandai ni tak bagus. Yang masalah yang memandai-mandai susah. Sama jugalah. Semalam maknanya sambut Nasibul Sa'ban, ada kata tak boleh. Mana ada baca Yasin ni? Bid'ah. Yalah, semua kita pegang. Tapi dah tak nak baca Yasin, baca Al-Baqarah. Tak nak baca Al-Baqarah,
baca apa nama suratul kahfi, ya boleh, tak masalah. Malah sangat baca qul huwallah, tak ada masalah. Ini sampai langsung tidak beribadah tidak boleh. Selagi mana tidak bercanggah, buatlah kan? Dan ada senang berbahar-bahar dalam apa nama grup WhatsApp, live group. Ada selesai hujah kan, live group, bagilah hujah kan, banyak Allah Rabbi ya, dan berlaku. Biarlah kita tinggalkan. Menurut pandangan akidah, pendapat ahli sunnah wal jamaah, kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, kesemua orang-orang yang mati dalam peperangan Jamal adalah mati syahid. Dia orang Islam, sama ada pihak Ali, pihak Sayyidatina Aisyah, dia orang Islam, semua dihukumkan mati syahid. Sama ada di pihak Sayyidina Ali atau pihak Sayyidatina Aisyah, kerana menurut ijtihad Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah bahawa berlaku peperangan Jamal itu adalah kerana mempertahankan kebenaran agama. Ijtihad mereka. Kita kena pegang situlah kan? Dalam masalah ini, Ibn Ruslan, seorang ulama mazhab Syafi'i dari ahli sunnah wal jamaah, mengingatkan kita bahawa apa yang berlaku di antara sahabat-sahabat Nabi itu terlebih baik kita berdiam diri, kerana ini fitnah. Bila kita tokoh tambah, mungkin tokoh tambah kita tak betul, menimbulkan keparahan, dan kadang-kadang benda yang sikit ada terasa hati di antara sahabat kita lah, kehidupan kita sekarang ini. Tapi bila ada orang yang menokok tambah, tu terbakar dia, kaki dia okey sudah. Sekarang tapi kalau akulah tak boleh jadi kau ni kan. Tak boleh, kau ni diam saja kan, dikata begitu, kita naik balik dia punya temperature marah kan. Itu kadang-kadang ini yang berlaku dalam masyarakat kan. Dan kita menjadi orang yang menyejukkan, jangan orang yang menuang minyak untuk terus berlaku pemusuhan antara saudara sesama Islam. Jangan jangan jadi batu api. Patutnya kita menjadi orang yang mendamai. Kenapa? Quran sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara-saudara adik-adik kita. Fa aslihu baina maka damaikanlah di antara sahabat kamu, saudara mara kamu itu, damaikanlah. Jangan cuba batu api kamu kan? Maknanya dalam kes ini, masalah ini baik berdiam diri. Pendapat ahli sunnah wal jamaah. Siapa pendapat Ibn Ruslan, tidak membimbangkan, tidak membincangkan secara mendalam. Jangan terperinci sangat nak bicara, tak boleh, kita mesti faham, salah ni. Dan akhirnya bila benda dah kita kata dah selesai, tak selesai lagi. Macam dah buat rumah siap, okeylah, clear, tak boleh, tak selesai lagi ni. Di pahatnya itu, di tukangnya itu, akhirnya roboh rumah tersebut. Tak boleh lah. Cukuplah dah clear, dah cantik, okeylah. Tak puas hati lagi. Akhirnya mungkin boleh roboh kan. Tetapi kita tetap berpahaman bahawa orang-orang yang berijtihad itu akan diberi pahala atas ijtihadnya. Siapa yang tadilah Sayyidina Ali berijtihad, kelompok Muawiyah, iaitu dari pihak Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah berijtihad. Kita terima, kita berlapang dada, dan kita tidak panjangkan perkara ini kan. Panjangkan lagi, perbahasan makin panjang, boleh menimbulkan kekeruhan. Sehubungan dengan masalah ini, Imamul Haramain, seorang ulama Haramain, imam dua tanah suci lah, bila sebut imam Mekah dan Madinah, seorang ulama daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa ni? Dan guru Imam Ghazali. Dia ni guru Imam Ghazali. Setelah mendengar orang-orang Syiah membincangkan peperangan yang berlaku di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesama sendiri, dan mengutuk salah satu pihak yang berlawanan, maka Imamul Haramain berkata pada dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkara ini. Kata dia, Nabi larang perkara ini.
yang kamu nak bincang. Kata maknanya ridwanullah alaihim boleh berlaku juga. Dipanjang-panjangkan. Nabi bersabda yang maksudnya, hendaklah kamu jauhi membincangkan apa-apa yang berlaku di antara sahabatku. Dan Nabi bersabda lagi yang bermaksud, biarkanlah aku mengurus sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang paling dekat dengan Nabi, ataupun disebut juga rijal haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda-pemuda orang-orang yang berada di keliling kelana Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Kita nak kata kita jauh dengan Nabi, jauh bukan zaman dengan Nabi kan. Tapi dari segi bila jauh daripada Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, apabila nak bercakap awaslah sikit kan. Mana tengok dirilah sikit kan. Dia ni sahabat yang paling, sama ada pihak Sayyidina Ali ataupun pihak Sayyidatina Aisyah, orang yang rapat dengan Nabi. Andainya kamu belanjakan emas sebesar Jabal Uhud, kita belanjakan emas sebesar Bukit Uhud itu, kata Nabi, kamu belum dapat menyamai mereka atau menyamai seperdua mereka. Okeylah, kita maknanya kita nak jadi dekat dengan Nabi, kita nak dekat dengan Nabi, kita ada harta, kita ada emas, harta emas sebesar Bukit Uhud. Habis kurang Bukit Gemuk kan atau kecil sikit kan, Bukit Gemuk ke Bukit apa, harta kita emas tu semua kita infak. Kita belanja, kita nak dekat dengan Nabi, nak dapat keridaan Allah. Tak sama lagi, tak boleh lagi kamu berada setaraf dengan sahabat-sahabatku ini. Itu maknanya. Jadi bila kita tak setaraf dengan itu, nak bercakap, awaslah, takut kita termasuk orang yang menentang sahabat Nabi. Itu yang kita memang takut, orang yang kita mencerca, menghina sahabat Nabi. Jauhi diri kita daripada mencerca dan menghina sahabat-sahabat Nabi. Nabi sendiri sebut, ashabi kan nujum izak tadaitum ihtadaitum. Sahabat itu ni umpama bintang di langit, apabila kamu mengikuti mereka, kamu akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau belanja emas sebesar Bukit Uhud pun belum dapat lagi. Doa 1/2 daripada sahabat Nabi pun tak dapat lagi. Macam dah apabila bercakap, apatah lagi mengutuk, mencerca sahabat-sahabat Nabi. Dalam peperangan ini, dalam masalah ini yang diriwayatkan bahawa Hasan al-Basri, seorang ulama besar mazhab ahli sunnah wal jamaah, Hasan Basri ini ulama besar, dan diceritakan kalau dia nak bentuk mazhab pun boleh dari segi ilmu kepakaran yang ada pada dia, tapi dia pun tak cukup lah. Mazhab ini ada 4 kan? Dia tidak mahu kan? Dia kata cukup lah. Tapi kalau kita datang akhir zaman ni nak buat mazhab baru, masalah besar kan. Tiba-tiba berapa ribu tahun dengan Nabi nak buat satu mazhab baru lagi. Macam tu muncul di tawau ni. Jangan nak buat mazhab baru lagi, tak ada, tak boleh. Hasan Basri ulama besar ini daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, apabila diceritakan kepadanya mengenai peristiwa peperangan Jamal ini, Hasan Basri berkata peristiwa itu adalah darah yang telah Allah Ta'ala jauhkan dari pedang kita. Sepatutnya begitu. Darah sesama Islam, Nabi sebut haram. Darahnya, kehormatannya, maruahnya, seorang Islam dengan mukmin dengan seorang Muslim adalah kalbunyan yasudduhu ba'duhu ba'd. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah umpama bangunan yang saling meneguhkan di antara satu sama lain, bukan makan berhantam sama sendiri kan. Rumah kita tiang dengan lantai berhantam, macam mana? Habis ceiling dengan atap berhantam, tak boleh. Roboh lah kan. Itu dia. Oleh itu janganlah kotori lagi lidah kita dengan darah itu, mengotori lidah, mencerca kan. Katanya Hasan Basri, jangan kotori lagi.
sepatutnya darah itu diharamkan, dijauhkan daripada pedang kita. Ini berlaku. Jadi natijahnya dari apa yang dikatakan oleh Imam Hasanul Basri ini adalah memberi pengertian bahawa orang-orang ahli sunnah wal jamaah adalah menahan lidah. Kita ni yang mengaku ahli sunnah menahan lidah, tapi ada juga bila kata bukan ahli sunnah marah, walaupun tengok pada keadaan macam ahli punah, menahan lidah lah. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dan yang betul, aku sendiri yang betul, kan? Itu kan, tidak berlapang dada. Apa pendapat kita kena orang terima saja. Bila orang bagi pendapat, oh dia dah syekh, anda tidak setaraf dengan anak. Jangan, anak tak setaraf dengan anak, tak boleh berbahas dengan orang yang tak setaraf dengan anak. Tengok kan ada orang kita itu. Jangan, kena kita rendah diri. Nabi dengan golongan kanak-kanak, Nabi boleh tahap dia kan, segala disukai oleh kanak-kanak. Dia maknanya itu Nabi. Itu Nabi sebut, nahnu ukhatibun nas ala qadari uqulihim. Kami boleh berbahas, kami boleh bercakap dengan manusia mengikut tahap kemampuan akal pemikiran mereka. Itu Nabi. Allahu Akbar. Dan kita biarlah ini berlaku. Fitnah ini jangan kita di akhir zaman ini saling menimbulkan fitnah, saling mengatakan aku yang betul, aku yang benar, kan? Jangan. Kebenaran kita bukan kita, kebenaran kita adalah Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Itu kebenaran kita. Bukan makna kita mendabik dada, tidak, kan? Allah Rabbi. Kena menahan lidah daripada memperkatakan perkara tentang persengketaan yang berlaku di antara para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, yang menyebabkan meletusnya peperangan Jamal dan mengorbankan jiwa umat dengan begitu ramai. Kita sedihlah, kita sedih dengan berlaku peperangan sesama umat Islam. Kita sedih, dan maknanya dengan fitnah yang berlaku itu sehingga menyebabkan pertumpahan darah. Kita sedih, dan kita tidak mencerca kedua-dua pihak ini. Itu pada pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah ini ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa peperangan Jamal itu berlaku adalah mengikut ijtihad Sayyidina Ali dan ijtihad Sayyidatina Aisyah, bahawa berlaku peperangan Jamal itu adalah untuk mempertahankan kesucian dan kebenaran agama. Jangan kita pula kata apalah, bukan kamu mukminin yang Nabi jamin. Mana sebahagian besar masalah fiqh ini banyak tentang perempuan apa, tiba-tiba macam manalah kamu boleh begitu memerangi sini. Kita timbulkan balik, jangan. Kita sedih dengan perkara ini yang berlaku, tapi kita dalam satu pihak kita tidak memanjangkan perkara ini sehingga boleh menimbulkan fitnah, sehingga boleh menimbulkan lagi yang dikata jangan kotori lidah kita dengan darah tu, darah yang berlaku pemusuhan, peperangan sesama umat Islam ini. Tidak mahulah yang berlaku. Allah. Jika betul ijtihadnya mendapat pahala, dan jika salah pun tetap betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ini. Tetapi orang Malaysia ni tetap mengutuk Sayyidatina Aisyah. Ini masalah. Ummul Mukminin Talha, dia kutuk Talha, dia kutuk Az-Zubair bin Al-Awwam ini. Kerana apa? Hujahnya itulah main pusing balik pun. Kerana lawan Sayyidina Ali. Hujah dia. Tak ada hujah lain. Hujah dia kan lawan Sayyidina Ali. Yang didakwa oleh orang Syiah khalifah Islam yang pertama. Tapi kita kena pegang ini khalifah Islam yang keempat, bukan yang pertama, sebagaimana yang dipegang oleh orang. Kita tidak berpegang sebagaimana yang dipegangi oleh orang-orang Syiah. Kenapa dia tetap ulang tadi? Hadisnya tak ada. Dikatakan kerana diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidina Ali ini pengganti Nabi.
Dan di mana orang-orang Syiah merupakan di mana orang Syiah menyerupakan Sayyidatina Aisyah, Talha dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini sebagai iblis. Masya Allah, dia sifatkan Sayyidatina Aisyah iblis, dia kata. Yang boleh dikutuk. Dan dengan berlakunya peperangan Jamal inilah juga orang-orang Syiah membencilah, salah tu dia, membenci Sayyidatina Aisyah. Membenci, mana ada perkataan membenci, membencinya Sayyidatina Aisyah. Kita berhenti situ, nanti kita masuk berkenaan dengan yang akan datang, berkenaan dengan peperangan Khalifah Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah yang kita berada di akhir zaman ini dijauhi daripada fitnah, dan walau apapun berlaku kita akan bersama dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengannya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan di sisimu yang begitu luas. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami pernah memohon kepadamu ya Allah, agar kau senantiasa menambahi ilmu kami, jangan kau kurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, ya dhaif ini ya Allah, agar kami sentiasa mengingatimu di kala senang kami, di kala susah kami ya Allah. Pergantungan kami, harapan kami hanya padamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, ya dhaif ini ya Allah, agar kami sentiasa bersyukur di atas limpah kurnia nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami dari harta benda kami dan anak pinak kami ya Allah. Sungguh baik kamu terhadap kami ya Allah, namun kamilah alpa, kamilah yang lalai untuk mensyukurinya Allah. Ampunilah di atas kealpaan ini, kelalaian ini, jangan kamu azab kami, melainkan dosa-dosa kami telah kau ampuninya ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemahnya kami dari segi ibadah kami, ketakwaan, ubudiyah kepadamu ya Allah. Namun bangkitkanlah kami nanti, golonglah kami nanti bersama para awliya ilahi salihin ya Allah. Allahumma al-haqqa haqqa wa al-ittibah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa mengikutinya. Wa nal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menghindari dan menjauhinya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kesenangan kehidupan kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti ya Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, wa Izzat yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan penerima taubat hamba-hambanya, walaupun sebesar mana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini Allah, selamatkanlah kami semua ini pada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian para jemaah yang sudi mendengar apa kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu dari kelemahan dan ketaifan diri saya. Andai ada tutur kata saya, percakapan saya sepanjang menyampaikan kuliah ini ada yang tersinggung, ada yang terasa hati, saya menyusun sebelah jari, memohon berbagai kemaafan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.